tahniah kepada semua ahli Blender, Blender 3D di Malaysia. Tengok hasil kerja yang hebat yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. So, izinkan saya rakam kat sini, kongsikan dengan penonton YouTube supaya mereka dapat lihat hasil kerja yang hebat dengan nama anda sendiri. Okay. So dekat yang satu lagi sama juga, ni lebih ganas, sama buat bendera. Siap ada tali. Mungkin dia punya kecil lah. Ini dia punya ni pucu je dia ambil sebagai dia punya ni. Okay, bagus. Hasil kerja yang baik. Yang satu ialah gambar padu, bagus. Merdeka 2020 ni gambar 3D. Tak jadi video lah. Okay. Dan tu saja kot berkongsi. Oh, ada satu lagi yang agak ganas. Siap ada bunyi. Siap ada bunyi, siap ada robot, bendera dan sudut yang tajam juga. Dan juga kesan grafik dan video. Okay. So ni Salam Merdeka. Salam Merdeka Malaysia prihatin. Hari ni kita akan buat tutorial tentang macam mana nak buat bola dan letak logo kat atas dia. Okay, simple je tutorial ni, mudah. So kita akan, okay, pertama sekali dalam Blender ni, bila melibatkan bola ni ataupun grafik, saya beri amaran lah, pastikan anda tak buka aplikasi lain sebab penggunaan memori dia agak tinggi. Kita boleh check dekat task manager. Okay, sebelum kita mulakan, kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita kena add bola, seperti saya kata tadi, bentuk bola ataupun sphere. Okey, sphere ni nampak tak dia punya ni tak cantik. Dia ada kotak-kotak. Ini menunjukkan penggunaan memori lah. So dia akan by default akan guna rendah. So kita boleh tinggikan menggunakan memori, nampak tajam sikit lah. So dia akan nampak lebih ni. Okey. So bola ni simple je, nak masukkan logo je sebenarnya kan. So kita kena preparekan, kena sediakan gambar lah. So gambar tersebut mestilah, okey, niat kita kalau kita letak gambar tu secukup-cukupnya, dia akan penuh bulatan ni lah. So kita ambil gambar. So pastikan dia ada ruangan tinggi lah. So kita boleh edit dengan menggunakan paint ataupun apalah yang murah-murah, yang free. Okay, edit. So saya guna buat tinggikan sikit. So buat atas bawah tinggi. So nampak zoom lah. So dia gambar ni, ruang kosong atas ni ada, ruang kosong bawah ni, supaya mengelakkan tulisan ni berada di bawah sangat, bawah pada bulatan tu lah. So kita nak balut kan, kita nak wrap dalam pada bulatan tersebut. Okay, simple je. Kita ambil je gambar tersebut, pergi je pada ni, kita tekan new. Selepas kita design gambar yang cantik, kita kat sini tukar pada image, tukar kepada image texture. Okay. So open, buka file tersebut yang tadi kita buat gambar tadi, picture 3D tadi, tempat saya simpan. Okay, ambil Malaysia prihatin tadi, nama file tadi. Okay, dah masuk. Okay, sekarang ni dia tak masuk, tak nampak kerana dalam keadaan solid mode. Dia ada banyak mode ni, wireframe, solid, gambar dan kamera. Okay, ni adalah mode dengan sekali lampu lah. So kita ada kamera kat sini. Okay, nampak? So barulah dia punya gambar tu ada bahagian yang tak nampak sebab dia ada pencahayaan. Tengok mana Malaysia prihatin tu, bawah nampak ruang kosong, ada ruang kosong sikit lah. Okay, ni ruang kosong tadi yang atas tu, kita ruang kosong. Dan kita nak, so kamera kita boleh kita kena set kamera dulu supaya senang. Sekarang kamera dekat tepi. Okay, so kita boleh set kamera by number lah, senang ingat number. Kalau ingat orang nak scroll susah lah. So letakkan dia kosong pada paksi X, negatif 5 pada paksi Y. Okay, ni senang nak cari. Dan kosong pada paksi Z, maknanya dia ketinggian ni tak ada, kosong. Okay, senang. Okay, kemudian halakan ke arah X 90 darjah. Okay, yang lain semua kosongkan je, senang nak cari. Okay, terus nampak pada kedudukan yang biasa lah. Okay, ni kita pada paksi Y lah, pandangan pada paksi Y negatif 5 meter daripada gambar. Okay, kita dah nampak benda ni dah selesai. Okay, pasti kita pilih bola tu dulu, jangan lupa pilih bola tu, tekan butang R. Kemudian kita
butang Z lah. Butang Z untuk menunjukkan pusingan tu pada paksa Z. Okey, nampak kita akan pusingkan bola ni. Okey. Pencahayaan pun kena betul. Okey, selepas kita dah laras dia akan jadi macam ni lah. Macam ni. Pencahayaan dengan cantiknya, semua kena check lampu dan sebagainya. Kedudukan kamera, semua ada dia punya parameter dia. Kita letak. Ni saya bagi cadangan lah. 10 negatif 10, 3, 37 darjah. Kedudukan lampu lah. Kita boleh check lampu ni. Kita boleh tengok kedudukan lampu, kedudukan kamera pada paksi Y, pada paksi Y kamera, arah 90 darjah ke arah paksi X 90 darjah. Ini parameter dia lah, 90 1. So nampak cantik. Okay, sesudah kita dapat cantik kan, kita kena pusingkan lah. Kita pusingkan, saya singkatkan tutorial ni ya. Kita pusingkan, kita letak kamera. Okay. Lepas tu kita pilih bola tadi. Tengok dia punya ni, buat control I untuk rotation 1 point dan ke 170, masa 170. Okay. Yang kemudian I rotation, mana tekan I, kita boleh pilih kat sini dia punya lokasi je lah. 2 I location, iaitu I rotation I rotation 1 dan I rotation 2. So kita boleh play testing. So dah selesai, kita akan main sampai base. Okay, selama 170 frame ataupun 170 keyframe. Okay, dapat semua ni 170 keyframe, kita boleh keluarkan benda ni sebagai video. Okay, masukkan sebagai video, setting dekat pada output ni. Ni kita punya output video, dan kita setkan dia punya transparent. Okay, by default dia akan transparent, maknanya dia akan buang semua ni lah, garis-garis. Okay, transparent. Dia punya light adalah sebenar lah, kita ambil yang sebenar. Okay, ni light dia sebenar, ada bayang semua. So light saya setting dengan ni light, kita pergi pada light. Okay, setting light lampu kat sini. So ni saya punya setting 3000 watt lah, bagi besar. Tapi ambil arena. Okay, ni sudut dia rectangle, shape rectangle. So kita boleh ubah bentuk dia nak buat square, tapi tak obvious lah, melainkan kotak bulatan kan. Okay. Okay, setelah tu kita dah setting semua, dah okay. Kita dah test animation semua okay, dengan 2 eye rotation, iaitu butang eye, tekan butang eye. Okay, kita boleh tekan eye, bahagian rotation. Ini kita tak payah buat lah, sekarang kita dah buat tadi. Itu singkatkan tutorial ni. Okay, selepas setting ni dah selesai, dah okay, parameter sudut untuk lampu pun okay, kita nampak pencahayaan pun okay. Ni benda yang lama lah nak buat, nak dapatkan. Okay, kemudian barulah kita pergi pada render animation. Kita tekan butang render animation, automatik dia akan renderkan lah. Tengah rendering result. So dalam baru time 2 minit itu lah, baru frame 13. So semua ada 170 frame. Jadi so saya stopkan. Kita akan sambung selepas ni. Saya akan potong babak ni. Ok, biasanya kita simpan dalam folder TMP lah, di mana simpannya file tersebut. Ni hasil rendering lah. Ok, ni rendering secara image, ini rendering secara video. So kita boleh tengok output video tersebut. Ok, video ni dalam bentuk AVI. Ni hasil rendering tersebut. So latar belakang ni hitam, kita boleh masukkan kemudian cerita lah. So nampak setakat tu je. Ok, katakanlah kita nak buat video ni dalam bentuk GIF. Ok, step yang kedua, kita nak jadikan dia GIF. So ada banyak laman web yang boleh membantulah untuk membuat bentuk GIF. Ok, antara yang agak saya biasa gunakan ialah, so saya biasa gunakan zamzar.com untuk buat format ni. So kita just ambil je add file. So kita ambil je file tadi 170. Ok, kemudian kita convert now. Ok, prosesnya laju. Tempat yang dalam web laju, kita tak perlu beli software mahal untuk buat GIF, tapi dia akan convert dengan laju. So kita sekarang dah 14% dalam tempoh beberapa minit tadi. So kita
sambung nanti. Okey, apabila all done ataupun dah selesai, dia dah berjaya kita tukarkan ke dalam format GIF, kita boleh download lah. Download. So tunggu masa download, kita bagi nama dia, kita letakkan di tempat yang agak pelik sikit. Saya letak kat sini, okey, sebab saya letak GIF kat sini. Okey, kena save sebagai GIF. So hanya 19 second je masa dia ambil. So sekejap, mudah, cepat. Mungkin ada orang gunakan aplikasi untuk tukar jadi GIF, tapi itu membebankan komputer kita. Jadi kita guna ni, kita dapat kurangkan beban komputer lah, sebab akan bebankan server lah. Mungkin ada bisnes dalam. Okey. Dia punya amal baik ni pun akan datang mungkin akan jadi bisnes lah. So dia sampai boleh convert larger file hingga 2GB. Besar tu. 2GB macam 2 movie ke tu kan. 2 movie 1028 punya quality kan. So setelah kita dah convert, kita boleh gunakan satu perisian lain. Perisian ni boleh dapatkan di mana-mana. Tujuan perisian ni untuk hilangkan latar belakang dia lah, supaya kita dapat transparent yang sebenar-benarnya. Transparent yang bukan menggunakan aplikasi yang hebat-hebat lah. Okay. So perisian ni kita just ambil je tadi, kita tambah je. Jadi kita simpan dekat PC, dekat D, dekat A2D. Ini saya punya maklumat sendiri lah. So simpan dekat sini, yang boleh jadi kan. So just buka. So add all frame. Okay, settle. So kita boleh masuk semua 170. Okay, 170 frame. So kita cuma pilih semua. Ini salah satu software lagi, Easy GIF Animator 4 Pro. Software ni kalau tak ada percuma lah, kena bayar lah. Tapi kalau berminat, boleh beli dengan saya lah. Boleh hubungi saya untuk beli. Okay, so dia ada 170 sepatutnya. Okay, 170. So dia akan main, tapi dia akan simplify lah. Kita ada 170 frame, dia akan jadikan dia akan simplifykan kepada 70 frame. Okay, so kita boleh tengok kat sini dia punya frame GIF tu. Okay, so macam mana nak buang latar belakang hitam ni? Cara yang paling mudah ni ialah kita kena pilih semua gambar, kita klik satu dan tekan Ctrl A. So kita kena bagi bahagian edit dulu. Okey, kemudian set transparansi. Butang kat ujung sini, klik sini. Okey, tekan OK. Automatik semua gambar akan jadi transparan. Sebab kita boleh masuk ke mana-mana, PowerPoint ke apa ke, bola ni akan boleh buat sebagai kita punya presentation. Okey, ini cara murah lah. Cara mahal, belilah software mahal yang boleh support dan juga komputer yang mahal. Okey, so kita akan nampak kat sini dia punya bintik-bintik, kita abaikan lah. Okey, ni bentuk-bentuk ni. So selepas kita dah ni, kita save je lah. Save sebagai dekat folder sama, bagi sini nama. Yang ni kita just replace nama GIF ni. Yang sebelum ni kan kita convert ni, sekarang save je. Okey, kita cover. Okey, so saya nak buktikan macam mana saya masukkan video dan sebagainya. Boleh. Okey, katakan saya nak masukkan dalam PowerPoint, kita dah buat bola ni. So kita boleh buat sebagai dalam tengah proses. Okey, katakan saya nak masukkan dalam PowerPoint. Okey, saya masukkan dalam PowerPoint. Saya buka PowerPoint. Contohlah PowerPoint. So katakan kita nak masukkan dalam apa-apa presentation, kosongkan je. Kita just insert GIF tadi sebagai picture, GIF tadi sebagai picture. Buka tadi folder tadi. Okey, GIF tadi. So yang ni yang kita masukkan. So dia akan masuk sebagai ni. So kita boleh define GIF tadi sebagai animation lah. Kita boleh buat juga, maknanya dia akan jadi sebagai animation. So dia ada picture tools, dia ada, kita boleh pergi pada picture tools, kita pergi pada color, kita boleh set transparent color. Okay, kita pilih lah kat mana kita nak transparent kan, dia akan hilang. So lepas tu kita boleh, sebab dia GIF kita boleh tengok dia punya okay, kita boleh tengok dia punya main lah. Tengok. So kita pergi kepada slideshow, from beginning. Dia akan pusing lah. So nampak lah, dia tak akan menghalang gambar belakang. So kita kata kita type teks belakang ni, kita tulis lah. Buat teks lawa ke terpulang, lebih berat lah. Malaysia Prihatin contohnya. Okay, teks ni kita boleh animated dan gambar ni boleh pusing-pusing lah. Simple je. Okay, so kita turunkan ke bawah sikit. So agak comot lah sikit. Okay,
sebab ni free kan. Okey, kita boleh pilih teks, kita pilih kerja, kita buang dulu. Okey, so nampak betapa mudahnya kalau kita boleh talikan ke bawah. Okey, ni contoh sebab ada PowerPoint. Okey. Okey, so ataskan sikit, bawahkan sikit. Okey, so nampak kita slideshow kan dia, view kan dia. Nampak benda tu berpusing kan? Tapi agak comel. Ini boleh kemaskan lagi lah kalau rajin. Kita kemaskan dot-dot ni semua, pakai padam dan sebagainya. So at least kalau kita gambar tu kecil tak nampak sangat. Okey, itu contoh lah. Dan juga kita boleh masukkan dalam boleh tak insert video kan. Kita masukkan apa-apalah, maknanya kita masukkan video on my PC, masukkan apa-apa yang lain. Contohnya kita nak masukkan video yang apa, adanya tampal gambar orang lari dan sebagainya lah, kita boleh buat kat situ je. Okey, so banyak benda boleh buat lah dari segi gambar. Kita nak masukkan okey, sini masukkan video ni ke letak tepi. So dia ada sequence lah, kita kena letak letakkan apa, ni letak paling belakang sekali ke, bring to back, send to back lah. Okey, so baru dia dapat tindih lah. Nak tengok tindih dia. Nampak? So nanti kalau nak macam nak bagi anak buat video tu, nak buat anak panah tunjuk ada orang tindih ke, ataupun tengah bercakap tindih video ke, so boleh kita tengok sini ya. So kita boleh tengok slideshow, kita boleh from beginning, kita tengok dia gambar pusing, dan video ni boleh dimainkan serentak. Nampak? So kita ambil, kita tengok ni ada tunjuk tutorial sampai ni, boleh buat semua idea lah. Semua ni boleh buat di dalam PowerPoint dan juga ni. So kita boleh stopkan lah. Itu je lah. Okay, saya harap benda ni membantulah sesiapa yang berminat untuk buat animation yang mudah dan murah. Kalau nak yang mahal, ada duit banyak, persilakan.